Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung dengan subtopik kita yang seterusnya, peneutralan. Okey, mula-mula kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan peneutralan. Peneutralan ialah tindak balas antara asid dan alkali atau base untuk menghasilkan garam dan air sahaja. Okey. Antara kaedah peneutralan ialah pentitratan. So, kita tengok pentitratan. Okey, mula-mula kita pipetkan isi padu alkali yang diperlukan dan pindahkan ke dalam sebuah kelalangkun. Okey. Di dalam sebuah burette, kita masukkan asid. Okey. Kalau tengok tu bawah kaki retok tu kita ada letak jubin putih ya. Kita gunakan jubin berwarna putih untuk supaya pemerhatian dapat dibuat dengan lebih jelas. Okey, kita menggunakan penunjuk. Dalam eksperimen ni dia guna penunjuk phenolphthalein. Okey, phenolphthalein berwarna merah jambu dalam alkali. Okey, kita titratkan asid sedikit demi sedikit sambil kelalangkun sentiasa digoncang supaya asid dengan alkali tu boleh bertindak balas. Okey, titratkan sehingga semua neutral. Okey, macam mana tahu neutral? Nampak larutan tu telah pun berubah warna. Dari warna merah jambu kepada tanpa warna. Okey, ini ialah warna penunjuk dalam keadaan asid, neutral dan alkali. Ada dua penunjuk yang biasa kita gunakan, iaitu phenolphthalein dan methyl ginger. Tengok, phenolphthalein dalam asid tidak berwarna. Phenolphthalein dalam neutral tidak berwarna dan dalam alkali warna merah jambu. Sebab tu dalam pentitratan yang dalam video tadi, asalnya warna larutan tu merah jambu kerana phenolphthalein di dalam alkali. Kemudian macam mana nak tahu dah neutral? Apabila warna merah jambu telah pun bertukar menjadi tidak berwarna. Sebab kita guna phenolphthalein. Kalau kita guna methyl ginger, warna dia lain Dalam asid ialah merah. Dalam keadaan neutral, methyl ginger berwarna ginger. So, larutan tu akan berwarna ginger lah, menunjukkan dia neutral. Dan dalam alkali, larutan berwarna kuning methyl ginger menunjukkan warna kuning. Okey, ni antara aplikasi peneutralan dalam kehidupan seharian. Susu magnesia ni dia bersifat beralkali. Jadi, dapat meneutralkan asid hidroklorik dalam perut. Bagi pesakit gastrik Okey, alkali lemah dalam shampoo meneutralkan asid pada rambut. Ubat gigi mengandungi base yang dapat meneutralkan asid laktik yang dihasilkan oleh bakteria dalam mulut. Dan kapur mati bersifat alkali digunakan untuk merawat tanah yang berasid. Tanah berasid ni menyebabkan tanah tu jadi tak subur. Jadi nak neutralkan, kita tambahkan bahan beralkali iaitu kapur mati. Kapur mati ialah kalsium hidroksida. Okey. Penyelesaian masalah numerikal yang melibatkan peneutralan, kita sekiranya ada satu persamaan macam ni. Okey. Kita menggunakan formula ni Dalam pencairan, formula dia M1V1 sama dengan M2V2. Tapi ini ialah peneutralan. Peneutralan kita guna MaVa. MaVa ni ialah asid. A ni stand for acid, tapi boleh je tukar alkali, semuanya kena tukarlah
MbVb itu ialah bilangan mol bagi alkali. Okey, A dan B ni. A dan B ni datang je daripada ni. Bilangan mol asid dan alkali. Tengok ni. Ma ialah kemolaran asid. Va ialah isi padu asid. Mb kemolaran alkali. Vb isi padu alkali. A ialah bilangan mol asid, B ialah bilangan mol alkali. Ini ialah persamaan ya. Kita tengok contoh sekejap lagi. Okey. Ni contoh dia. 20 cm padu larutan natrium hidroksida 0.2 mol per desimeter padu dineutralkan dengan asid hidroklorik 0.2 mol per desimeter padu. Hitungkan isi padu asid hidroklorik yang diperlukan dalam tindak balas peneutralan ini. So, bila melibatkan penghitungan dalam tindak balas peneutralan, mula-mula mestilah tulis persamaan kimia yang seimbang dulu. Daripada soalan ni kita dapat maklumat ini tindak balas antara natrium hidroksida dengan asid hidroklorik. So, kita pun tulis persamaan. Menghasilkan garam dan air. Ni tindak balas ni dah pun belajar dalam tajuk sifat kimia asid dan alkali. Tindak balas antara asid alkali menghasilkan garam dan air. Okey, kemudian dengan menggunakan formula MaVa bahagi MbVb sama dengan A per B, kita masukkan maklumat ni. Okey, apa maklumat yang kita dah ada? Kita ada 20 cm padu. 20 cm padu larutan natrium hidroksida. Maksudnya ini ialah isi padu alkali. 0.25 mol per desimeter padu larutan natrium hidroksida. Ini ialah kemolaran alkali. Kemudian kita ada 0.2 mol per desimeter padu. Ini ialah kemolaran asid. Okey, soalan tanya hitung isi padu asid. So, soalan nak yang ni. Jadi, Ma ni apa? Ma ialah 0.2 darab dengan Va yang nak dicari. Bahagi dengan Mb ialah 0.25 darab dengan Vb 20. Sama dengan A ialah ni bilangan mol. Tengok depan ni. 1. Tak ada nombor tu maksudnya faham dia ialah 1. Depan alkali pun 1 per 1. So, Va sama dengan 0.25 darab 20 bahagi dengan 0.2. Okey, unitnya ialah sentimeter padu. Okey, ini contoh kedua. Natrium hidroksida dititratkan dengan asid sulfurik. Okey, so bahannya ialah natrium hidroksida dan asid sulfurik. Mula-mula mesti tulis persamaan kimia yang seimbang dulu. Kemudian bila peneutralan mesti inilah formulanya. A per B tu apa? A per B ialah 1 per 2. A sini 1 kan? B yang ni. Bilangan mol. Ni 2 Okey, jadi kita masukkan. Kita ada maklumat apa ni? 25 cm padu alkali, 0.25 mol per desimeter padu natrium hidroksida, titrat dengan asid 0.1 mol per desimeter padu. So, soalan nak isi padu asid, iaitu Va. So, Ma ialah 0.1 darab Va bahagi dengan Mb ialah 0.2 darab 25 sama dengan 1 per 2. Okey, so selesaikanlah, dapatlah Va sama dengan 1 darab 0.2 darab 25 bahagi dengan 2 darab 0.1. Okey, sentimeter padu. Okey, itu saja untuk video saya pada kali ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada minggu hadapan untuk topik